Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video yang kedua, sambungan daripada video pertama. Seperti mana yang pada video yang kedua, aku ada cerita tentang bagaimana aku bertukar daripada bekerja makan gaji sebagai profesional, lepas tu ada bisnes dan seterusnya terlibat dalam perniagaan MLM atau networking lah hari ni. Okey. Kenapa agaknya ramai orang memilih untuk bekerja sendiri ataupun berniaga sendiri? Okey, aku tak nak jawab bagi orang lain, aku jawab bagi untuk diri aku. Kenapa aku memilih dunia perniagaan iaitu MLM? Okey, pertamanya, sebelum aku join MLM, aku tak faham pun apa MLM ni. Tapi hari ni setelah aku menceburi dunia networking atau MLM, sebenarnya MLM ni satu bisnes yang sangat bagus dan bisnes yang bijak. Kenapa aku kata bagus? Pertama, bisnes ini korang tak perlu modal yang sangat besar. Okey, nombor satu. Nombor dua, engkau tak akan ada risiko jadi bankruptcy ataupun nak bayar bank balik hutang. Tak ada. Yang ketiga, bisnes ini engkau belajar semua aspek sebagai seorang usahawan. Kalau syarikat korporat tu, dia ada banyak department, marketing, development, business development, training, human resource dan sebagainya. Sama, di MLM, semua itu diajar. Bak kata pepatah lah, MLM ni macam umpama sekolah yang mengajar orang berenang. Okey, berenang ni mesti atas air lah kan. Jadi nak berenang, takkanlah kita tak pandai berenang terus nak dibawa ke laut, ke sungai. Jawabnya ke laut lah kan. Jadi MLM ni umpama kolam renang. Kolam renang yang panjang dan ada jurulatih. Jadi engkau akan dilatih, dibimbing, diajar macam mana konsep berenang. Dan airnya pun tak dalam, tak bahaya. Parah dada, pinggang lebih kurang. Sebab apa? Nak berenang. Dan diajar terus oleh jurulatih. Sampailah kita pandai berenang. Ini dah boleh pulang alik terenang tu macam kat kolam renang lah kan. Olimpik perenang Olimpik berenang dekat kolam renang je. So kalau dekat kolam renang dia dah menguasai renang, barulah dia boleh pergi the real challenge ataupun cabaran yang paling reality di luar. Baru pergi ke laut berenang. Lawan ombak, macam mana nak apung. Maksudnya begitu. Jadi kenapa aku memilih MLM ni? Sebab di dunia MLM ini, bila kau masuk ke sini, engkau akan belajar tentang the real business punya attitude. Dan seterusnya, engkau akan bertukar dari seorang orang yang baru nak mula berniaga, akhirnya engkau diajar macam mana nak jadi usahawan. Baru aku tahu apa beza bisnes peniaga dengan usahawan. Nampak aktivitinya sama, berniaga tetapi dia berbeza. Okey. Jadi bila aku dah join MLM ini aku buat dan aku berjaya menghasilkan pendapatan yang besar, yang lumayan hanya dengan modal. Modal kecil. Modal kecil tapi kau boleh jana pendapatan yang besar. Dan yang aku cakap tadi, dia tidak ada risiko. Itu pertama. Kenapa aku pilih MLM. Yang kedua,
Kenapa aku memilih perniagaan ataupun perniagaan ini? Sebab di sini, di perniagaan MLM ni, aku boleh dapat satu pendapatan dipanggil passive income. Yang ini sebenarnya aku suka. Sebab apa? Aku ni orang malas. Tahu? Malas kerja, malas kalau boleh nak duduk goyang kaki dapat duit. Rupanya bukan aku seorang yang suka yang macam ni. Sebenarnya ramai orang kat luar sana suka. Siapa tak suka duduk goyang kaki, relax, tengok tepi tapi duit masuk? Kau tak suka ke? Kan? Kalau kau tak suka, kau memang bukan orang lah, aku cakap. Kebanyakan orang nak yang macam tu. Jadi dia ada di MLM. Kalau kau makan gaji, jawabnya kau tak akan dapat benda ni. Nak dapat benda ni, berniaga. Berniaga bukan semua berniaga kau boleh dapat passive income. Tapi di networking, kau diajar macam mana nak dapat passive income. Maksudnya, engkau kerja biasa-biasa tapi kau boleh dapat income yang besar. Kau tak ada risiko bankruptcy, kau tak payah ada pekerja, kau tak payah ada kedai. Tapi kau boleh jana. Itu sebab pada tahun 90-an, masuk awal tahun 80-an, 90-an hingga 2000 lebih kurang gitu. Sebelum 2000, perniagaan MLM ni sangat popular dan sangat ramai orang yang biasa-biasa, orang miskin pun ada, kerja kontrak apa, berjaya mengubah hidup daripada orang susah, miskin, tapi boleh dapat pendapatan puluh malah ratus ribu dan berjaya mengubah hidup mereka. Okey? Tahun 80-90. Tetapi aku tengok era itu dah mula berubah sikit bila dah masuk tahun 2000, yang mana banyak usahawan ataupun aku tak kata usahawan, aku cakap leader-leader ataupun manusia-manusia yang menjalankan MLM ni dah mula masukkan perkara-perkara yang negatif, iaitu menggunakan nama baik MLM, menggunakan nama baik syarikat MLM, tetapi operandi belakangnya ialah menipu orang. Ambil duit orang, ambil duit, barang tak dapat. Ambil duit orang, cuma tak lama company tutup. Dan bila perkara itu berlaku, lama-lama orang menyalahkan bisnes MLM. Orang tak salahkan leader. Leader ni pengedar lah. Pengedar ni macam-macam perangai ragam manusia. Itu sebabnya lama-kelamaan bila berlaku perkara-perkara yang negatif ini, perniagaan ini makin sedikit merosot. Bukan disebabkan oleh bisnes sistem itu, tetapi disebabkan orang-orang atau player-player yang tak bertanggungjawab ni. Aku boleh sebut ni jalang-jalang ni. Yang merosakkan imej baik bisnes MLM. Selepas itu, imej ataupun brand MLM ni sudah dipandang negatif. Orang busukkan, dia kata MLM ni penipu, MLM ini ambil duit orang tak bayar duit, MLM ini tak boleh lah, aku tak berjaya, ramai orang gagal dan sebagainya. Maka ramai pun orang dah tak mula. Itu sebabnya kadang-kadang bila kita nak cerita sebut MLM, ni apa MLM angkat tangan. Tetapi sedar tak tuan-tuan bahawa kat luar sana hingga hari ini banyak syarikat-syarikat yang berkonsepkan MLM, multi level marketing ini tetap wujud sampai hari ini. Kita ada nama-nama besar, saya tak nak sebutlah namanya, daripada Amerika, daripada luar negeri, daripada Malaysia sendiri, sampai hari ini bertahan. Maknanya dia wujud perniagaan itu dan ramai orang masih menggunakan produk itu. Dan yang paling bestnya ialah, walaupun orang kata bisnes ni tak bagus lah, itulah tipu dan sebagainya,
Tetapi industri MLM ini telah menyumbang kepada kerajaan berbilion ringgit dengan membayar cukai. Jadi kalau bisnes kata tak bagus, penipu, kenapa syarikat masih wujud dan masih bayar cukai? Inilah yang berlaku. Ini yang jadi stigma, yang jadi masalah pemikiran, persepsi. Jadi itu sebabnya aku masih kekal kat sini, sebab aku tahu cerita sebenarnya. Sebab aku kata ni, orang ni bila duduk dalam satu kegelapan, dia tak tahu. Dia tak faham. Dia tak faham. Jadi bila dia tak faham, umpama dia duduk dalam tempat gelap. Okey, dia tak ada sumber cahaya yang meneranginya. Itu sebab aku tampil, kerana apa aku buat video-video ni, sebab aku nak bagi penjelasan lah kepada orang-orang di luar sana yang kesian sebab ada orang yang yelah hidupnya susah, gajinya tak besar. Gajinya tak besar sebab pencapaian akademinya tak tinggi. Jadi bila dia minta kerja, dia dapat kerja yang sesuai dengan pencapaian akademik. Kerja, gaji dengan kerajaan. Kalau ke pangkat rendah, gaji berapa? Itu sebab kadang-kadang dekat di sini sekarang dikategorikan adalah B40 lah, M40 lah. Yang mana dipanggil miskin bandar. Kenapa? Duduk di kawasan bandar dengan kos kehidupan yang tinggi, tetapi pendapatannya rendah. Jadi macam mana tak dia dipanggil miskin bandar? Walaupun kita tengok kadang-kadang dia pakai kereta, pakai baju yang okey, tapi dia masih menghadapi masalah tekanan ekonomi. Jadi itu sebabnya MLM ni sebenarnya satu platform bisnes sangat sesuai bagi orang-orang yang pendapatannya rendah. Rendah tu kerana dia makan gaji tapi akademik tak tinggi, dia tak boleh pergi naik lagi tinggi. Contoh dia SPM. Habis-habis dia pergi shilling last 5,000 je sampai pencen. Contoh, nak tunggu pencen 40 tahun bro. Lagi sekarang ni pencen sampai umur 60. Jadi kat sini ramailah sebelum ini bila aku tengok patutlah ramai orang kerajaan kerja yang gaji rendah-rendah, cikgu dan sebagainya masuk bisnes MLM. Dapat income besar, pakai kereta mewah, rumah besar, berhenti kerja, lepas tu dia bantu orang-orang lain yang pun dapat income. Ada yang berjaya jadi jutawan dan ramai daripada bisnes modal, daripada bisnes MLM ni lah mereka berkembang buat bisnes lain sampai dia ada bisnes ni, jadi kontraktor besar, jadi macam-macam dan memberi peluang pekerjaan pada orang. Jadi MLM jangan disalahkan, sebab MLM adalah sistem bisnes. Jangan salahkan sistem, salahkan orang-orang yang bawa bisnes itu. Dia tak ada ilmu, dia tak jujur, dia penipu. Ini yang merosakkan image bisnes MLM. Bak kata pepatah kita, kerana nila setitik jatuh, maka rosaklah susu sebelanga. Bukan begitu. Itu sebab saya terpanggil untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan di luar sana, rakan-rakan yang ialah kita tahu kehidupan ekonomi hari ini, kita pun tahu makin lagi maju, makin keperluan lagi tinggi. Ini tahun 2023, persaingan banyak, harga barang makin naik. Jadi kita perlu berubah. Jadi itulah sebabnya aku berani buat keputusan, aku berubah sebab aku tak nak hidup aku stagnan. Sebab bila makan gaji, aku tengok kebanyakannya masa aku makan gaji dan ramai kawan-kawan aku makan gaji, saudara mara aku, adik-beradik, kebanyakan hidup selesa tetapi berhutang. Hutang keliling pinggang. Zaman sekarang kereta baru-baru, cantik-cantik. Takkan kita nak pakai kereta lama buruk-buruk tahun 80-an. Nak tak nak berhutang. Beli kereta hutang. Rumah of course lah hutang. Rumah hari ni satu rumah sampai
paling murah pun aku ingat 300,000. Itu pun rumah tingkat atas tu yang apa je, apartmen apa tinggi. Rumah teres 500-700,000. Banglo semi-D lagi. Jadi hari ni makin gaji makin naik, ekonomi pun makin naik. Jadi apa pilihan yang kita ada? Itu sebab aku buat keputusan dari awal, aku lari daripada kebiasaan. Tahun 2001 aku buat keputusan, syukur Alhamdulillah, kebetulan memang aku bos kata asal kau tak payah kau. So aku buat keputusan dan waktu tu aku tak rasa menyesal, aku rasa bersyukur dan aku rasa aku ambil cabaran sebab kadang-kadang ada juga yang kawan kata kau tak takut ke? Tak ada buat bisnes ni, boleh ke? Boleh ke? Aku jawab senang je. Ulat ulat dalam batu pun boleh hidup. Jadi kita lagi manusia ada akal. Jadi aku berpegang pada itu dan aku berpegang pada manusia Allah diciptakan tu dengan kasih sayang, ada rezekinya masing-masing. Jadi kat situ aku pun ambil, aku buat aja. Alhamdulillah. Siapa sangka, dan orang pun ramai orang tak percaya, engkau boleh duduk di sini buat bisnes MLM 23 tahun sampai hari ini. Kau boleh cakap tidak ada benda yang mustahil. Yang penting kita ada ilmu dan ada impian. Alhamdulillah. Aku memang 100% 23 tahun dalam bisnes networking. Alhamdulillah hari ini aku membina kehidupan aku, ada saving, boleh beli, mencipta kehidupan yang selesa, yang sederhana, mewah. Sebab aku ni jenis orang sederhana, aku tak suka mewah-mewah. Sebab aku tak suka nak tunjuk, aku simple. Bagi aku, kejayaan bagi aku ialah bila aku dapat simpan duit di banyak, dan hati dan jiwa aku tenang dan aku boleh hidup bebas. Itu je, simple. Okay. Jadi sebenarnya MLM ni sangat-sangat bisnes yang sangat bagus. Cuma hari ini banyak syarikat-syarikat lain yang dah mula dan ada sistem yang lebih baik. Yang makin baik, lagi baik. Jadi itulah sedikit penerangan aku, pengalaman aku, apa yang aku rasa tentang bisnes MLM atau networking. Jadi tuan-tuan jangan takut. Jangan takut. Tuan-tuan jangan takut bila orang approach kata, Miss Derek Sili. No. Dengar betul-betul, selidik latar belakang syarikat. Okey. Dia ada SOP sebenarnya. Pertama, macam mana kita nak tahu bisnes ni genuine ke tidak? Pertamanya kita tengok dia dah beroperasi berapa lama di pasaran Malaysia. Kalau lebih 10 tahun, 20 tahun, selalunya syarikat ni syarikat yang betul-betul serius dan genuine. Kenapa? Sebab dia sudah lengkap pengalaman jatuh bangun dalam dunia perniagaan networking. Dia tahu trend pasaran, dia tahu keadaan ekonomi semasa macam ini, dia tahu. Dan syarikat yang macam ni kita boleh join. Yang kedua, carilah syarikat yang kalau boleh lokal, luar negeri pun boleh lah, terpulang, tapi lokal dan ada kilang sendiri. Ada kilang sendiri. Sebab apa? Banyak juga yang orang buat business networking ni, buat syarikat dan sebagainya, dia tak ada kilang pun. Dia pergi kilang orang lain, OEM, dia cakap aku nak produk macam ni, aku label macam ni, itu aku punya. Okay? Jadi kalau berlaku begini bukan tak bagus. Kadang-kadang dia ada banyak cabaran-cabaran supply, stok dan sebagainya. Ini kena hati-hatilah tuan-tuan. Okay, plan commission. Commissionnya tu macam mana? Bayar dia macam mana? Boleh ke bayar terus ke dan sebagainya? Ini tuan-tuan kena check. So tu di antara dan hari ini
dunia moden, digital, online, pastikan kalau boleh syarikat-syarikat ini ada apps dia sendiri. Dia ada apps dia sendiri dan senang, dia dah macam bisnes lain sebab bukan senang nak buat apps ni. Jadi tak semua syarikat ada apps dia sendiri. Okey. Jadi itulah sedikit perkongsian aku tentang apa itu bisnes MLM dan kenapa aku buat bisnes ini, dan mungkin lepas ini kau orang ada sedikit pencerahan dan kau faham apa itu business networking, dan mudah-mudahan kepada siapa yang rasanya memang memerlukan konsep bisnes begini, modal ni kecil, modal kecil, lepas tu dia tak payah ada overhead yang besar, kau tak payah sewa kedai, kau tak payah ada pekerja, kau hanya boleh buat sendiri sama ada di rumah. Dan hari ni tak pelik sebab makin hari makin canggih marketing, pemasaran, sale hanya dengan guna handphone sahaja. Jadi hari ni kalau kau ada handphone, kau tak pandai nak berniaga, bolehlah datang berjumpa aku. Aku share kat engkau banyak platform-platform bisnes ataupun satu platform yang boleh engkau pilih dan boleh engkau sertai, dan boleh juga sertai aku. Untuk aku ajar engkau macam mana bermula dengan modal yang kecil tapi boleh dapat pendapatan 5 ke 6 angka sebulan. Dan bukan dapat bulan-bulan, selalu dapat gaji tiap-tiap bulan. Kau boleh dapat juga perniagaan komisen yang dibayar secara harian. Kau bayangkan dunia hari ini, dunia tanpa sempadan, dan ini tidak mustahil. Tak mustahil hari ini. Berapa ramai kita tengok hari ini anak-anak muda yang berjaya menjana pendapatan dengan bisnes online sehingga menjadi jutawan. Jadi kena ada teknik. Niaga ni bukan setakat modal duit, tapi dia perlukan, selain daripada kau pilih syarikat yang kukuh, yang dah lama, ada produknya boleh ada repeat, dan ada sistem yang baik, sistem IT yang baik, ada apps, kau juga kena ada jurulatih ataupun formula. Kau kena ada formula, kau kena ada jurulatih. Formula ni adalah satu kaedah yang kau ikut aja sistem tu sebab dah terbukti berjaya. Jurulatih pula ialah juru pandu, macam cikgu lah. Macam Google Map lah. Kau nak pergi sana ke satu destinasi, kau buka Google Map, kau cakap saya nak pergi Johor. Dia akan tunjuk jalan-jalannya kan. Samalah jurulatih ni macam tu. Kau nak berjaya, kau nak dapat pendapatan RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM50,000, selalunya jurulatih ni akan bagi panduan dan bimbingan. Kenapa? Sebab jurulatih ni adalah orang yang telah melalui proses itu dan dia berjaya dan dia dah dapat apa yang dia buat. Dan jenis-jenis jurulatih beginilah yang kau orang kena ikut. Bukan jenis juru merapu je. Cakap teori, cakap buat je, tapi tak ada action. Jadi macam mana? Jadi kau bolehlah kontak aku. Aku bukanlah orang hebat-hebat macam jutawan-jutawan kat luar sana kan. Aku orang biasa-biasa je. Kenapa aku rasa aku ni orang biasa? Aku nak share dengan korang. Dan aku rasa kau pun orang biasa-biasa juga. Sebab aku tak nak kau terlalu rasa macam jarak diri kau dengan orang yang berjaya tu terlalu jauh. Kita orang biasa-biasa tapi nak bandingkan, nak belajar dengan orang yang level langit dengan bumi ya. Income jenis bukannya ratus ribu, juta. Kita orang biasa yang nak ubah hidup level biasa daripada yang
sangat teruk kepada yang lebih baik. Yang lebih selesa, yang lebih nyaman. Bukan nak jadi jutawan kaya raya, tak. Kalau dapat, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita nak cerita lepas untuk hidup bulan kita pun nyungap. Apa cerita kan? Jadi hari ni aku the real usahawan biasa, tapi aku boleh berjaya meningkatkan taraf ekonomi keluarga aku dan aku ajar ramai orang untuk sama macam aku. Kalau jadi jutawan apa salahnya? Amin. Siapa yang tak nak, betul tak? Tetapi tuan-tuan, bukan senang nak jadi jutawan. Dia bermula bukan dari duit. Dia bermula dari diri engkau sendiri. Semua jutawan-jutawan yang aku tanya, orang yang usahawan yang kaya berjaya, puncanya bukan pasal duit. Bro, duit ini modal nombor 4. Tapi modal nombor 1 kalau kau nak berjaya, khususnya dalam bidang bisnes keusahawanan ni, modalnya adalah 70% adalah diri kita sendiri. Diri kau orang lah. Dia bermula dengan diri kau. Dalam diri kau ada apa? Dalam diri kau, pertama, kau diberi akal, mind. Betulkan pemikiran kau. Betulkan macam mana? Tukar pemikiran kau daripada orang biasa-biasa, tukar kepada pemikiran seorang usahawan yang berjaya. Beza lah. Beza tau. Cara orang berfikir, orang biasa berfikir dengan usahawan berjaya berfikir dia lain. Nombor 1. Nombor 2, kau kena kuatkan spiritual kau, jiwa kau. Kau kena ada jiwa yang kental. Jangan mudah kalah, lembik. Kena tekan, kena maki, kena sentap. Dah tak jadi buat. Kalau itu kau punya kualiti, kau tak payah cerita pasal usahawan. Tak payah cerita pasal nak kaya dah ubah, tak payah. Kalau kau pun sendiri tak nak berubah, jangan mimpi. Nombor 3, kau kena membina kekuatan fizikal. Bila kita punya otak, minda kita dah positif, semangat jiwa kita kental, jiwa kuat, kita kena bertindak. Fizikal pun kena kuat, fit. Nak berjalan, nak ke sana, orang tengok kita. Contoh fizikal, orang tengok kita. Kalau kau fizikal pun lembek, sakit, lemah, tak boleh lah bro. Fizikal kena sehat, jaga kesihatan. Dan yang keempat, akhirnya kau akan ada kekuatan keuangan. So, kekuangan ni nombor 4. Betulkan diri, betulkan cara berfikir, betulkan jiwa, rohani dan fizikal. Barulah kita lengkap. InsyaAllah akan berjaya. Selebihnya kau doa je lah. Jangan doa je tapi tak ada action. Tak ada platform. Doa-doa kau buat bisnes apa? Nak jadi kaya. Makan gaji takkan kaya. Kecuali makan gaji yang kaki sakau ni. Mungkinlah kau boleh hidup senang sekejap. Tapi tak lama. Kalau kau nak kaya, kau kena berniaga. Kau kena tengok, tiru macam mana contoh yang terbesar. Kau boleh tengok kat luar. Aku ni biasa-biasa je. Okey. Jadi di situlah sedikit perkongsian aku pada video kali ini. Mudah-mudahan memberi sedikit suntikan semangat, buka minda engkau bahawa jangan takut dengan dunia MLM. MLM adalah satu bisnes yang telah membantu ribuan, jutaan orang di seluruh dunia untuk ubah hidup. Orang tak cerita pun benda ni. Aku tak pernah dengar, jarang aku dengar MLM ini memberi banyak peluang, banyak pekerjaan pada ramai orang. Bukan di Malaysia, di dunia. Sebab sistemnya bagus. Jadi itulah sedikit. Mudah-mudahan kita semua berjaya mengubah hidup jadi lebih baik. Dan dalam sama-sama bila kita dah jadi baik, kita dapat bantu orang lain yang mungkin
memerlukan benda-benda ni. Jadi bantu orang lain dengan berkongsi kebaikan perkara ini. Okey? Jadi itu saja daripada aku, Esam Yamsara. Semoga memberi manfaat. Jumpa korang di lain waktu. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.